Pada kemula saya menulis buku forensik kewangan, bagaimana melangsakan hutang dengan pantas dan mengumpul harta dengan cepat ni. Tujuan utama dia adalah sebab saya dapati banyak ramai orang di luar sana yang tidak mempunyai asas kewangan yang kuat dan kukuh. Terutama subjek berkenaan dengan kewangan peribadi ni tidak diajar di sekolah secara detail. Jadi ramai orang yang melalui pengalaman menguruskan kewangan peribadi dengan trial dan error. So dengan kata lain, dia cuba, kalau berjaya alhamdulillah, kalau tak berjaya dia akan terima padahnya lah. Jadi saya terpanggil untuk menulis buku ni dan melihat daripada perspektif penggunaan alat kewangan tu sendiri. Sebab banyak alat kewangan yang berada di pasaran hari ini tidak diketahui umum atau diketahui ramai pihak. Jadi saya menggunakan kesempatan melalui pengalaman saya sebagai jurutera forensik kewangan dan juga seorang usahawan, bagaimana untuk mengoptimum dan memaksimumkan penggunaan alat kewangan yang ada di pasaran supaya kebanyakan orang boleh melangsaikan hutang mereka dengan lebih cepat dan dapat mengumpul harta. Daripada pengalaman saya semasa saya menjalankan sesi analisa kewangan bersama dengan peserta saya, terdapat beberapa kebiasaan ataupun beberapa masalah kewangan yang sering timbul, yang sering dihadapi oleh kebanyakan orang. So di sini saya ingin mengkongsikan kepada anda tips kewangan bagaimana untuk melangsaikan hutang dengan lebih cepat, terutama bagi mereka yang mempunyai bilangan hutang yang banyak. Tips pertama, tenaraikan bilangan hutang yang anda ada daripada baki hutang yang terkini, ansuran bulanan dia dan juga tempoh baki hutang tersebut yang perlu dilangsaikan. Sebagai contoh, baki hutang personal loan RM20,000, ansuran bulanan dia RM500 sebulan dan bakal dilangsaikan katalah 5 tahun lagi. Begitu juga dengan hutang-hutang yang lain. Seterusnya misalnya kredit kad, baki hutangnya berapa, ansuran bulanan berapa dan tempoh yang dilangsaikan berapa. Setelah anda menyelesaikan keseluruhan hutang anda, katalah terdapat 5 hutang, jadi anda perlu susun baki hutang terendah kepada baki hutang yang terbanyak. Misal contohnya, anda ada hutang personal loan RM20,000 dan anda ada hutang lain, misalnya hutang kredit kad RM3,000, bermakna anda susun RM3,000 hutang kad kredit dibawa kepada hutang personal loan RM20,000. Jadi jika anda ada hutang-hutang yang lain, susun dalam bentuk tersebut. Hutang yang paling mengecil ke atas, hutang berbaki paling banyak di bawah. Jadi untuk menyelesaikan hutang dengan cepat, anda perlu menyelesaikan hutang baki terkecil dahulu. Sebagai contoh, kalau hutang kredit kad berbaki RM3,000 dan hutang personal loan berbaki RM20,000, lebih mudah untuk menyelesaikan hutang berbaki RM3,000 dahulu menggunakan keseluruhan sumber yang anda ada, kemudian diikuti oleh hutang-hutang yang berbaki lebih besar. Dengan cara begini, anda akan dapat menyelesaikan hutang anda dengan lebih cepat berbanding dengan menggunakan kaedah di mana anda menyelesaikan hutang yang mempunyai kadar interest atau kadar faedah yang lebih tinggi dahulu. Jadi selesaikan hutang yang berbaki kecil dahulu dan diikuti oleh hutang yang berbaki rendah. Antara cabaran atau permasalahan yang sering saya dapat daripada sesi analisa saya bersama dengan peserta saya adalah bagaimana banyak orang hari ini ataupun individu yang menghabiskan wang yang banyak untuk kenderaan mereka, terutama dalam pembelian kereta. Ini disebabkan oleh satu, faktor harga kereta yang mahal, kedua adalah ansuran bulanan yang tinggi dan juga kos untuk menyelenggara kereta tersebut. Sebab seperti yang kita tahu, kereta sebagai contoh bukan hanya tertumpu kepada ansuran bulanan. Kalau kita beli kereta RM30,000, ansuran bulanan dia RM550 sebulan, bukan itu sahaja kos yang terlibat. Terdapat juga kos lain seperti minyak, kos penyelenggaraan, kereta rosak, kereta tersebut mungkin mengalami kemalangan, road tax, insurans dan sebagainya. So, pemilikan kereta mempunyai kos yang agak tinggi. Jadi bagaimana untuk mengatasi pemilihan kereta
tanpa membebankan diri kita sendiri. Saya ingin berkongsi dengan anda satu tips di mana anda dapat membeli kereta secara tunai dan pada waktu yang sama dapat memiliki kereta idaman anda. Cara yang paling mudah untuk membeli kereta secara tunai adalah dengan membuat ansuran bulanan anda selama setahun. Okey, contoh dia begini. Katakan anda ingin membeli kereta berharga RM30,000 dengan bayar ansuran bulanan RM550. Apa yang anda boleh lakukan adalah menyimpan dahulu RM550 selama setahun. So, jumlah yang terkumpul tersebut selama setahun anda akan gunakan untuk membeli kereta tunai pertama anda. So, katakan anda dapat menyimpan sebanyak RM7,000 setahun dengan simpanan tersebut. So, kereta pertama anda berharga RM7,000. Saya tahu biarpun kereta ni mungkin kereta terpakai, mungkin kereta yang agak lama, tapi perlu diingat pemilihan pertama anda hanya dilakukan kerana anda ingin mempunyai kenderaan daripada lokasi A kepada lokasi B. So, beli kereta pertama katalah RM7,000 tunai. So, anda teruskan membuat simpanan sebanyak RM550, seperti mana jika anda membeli kereta dalam keadaan hutang. So, tahun kedua anda mempunyai RM7,000 lagi kerana anda dapat menyimpan RM550 setiap bulan. So, kereta yang anda beli setahun yang dahulu tunai RM7,000. Jika anda jual, biarpun terdapat susuk hutang katalah RM5,000 campur dengan RM7,000, maknanya sekarang anda telah mempunyai RM12,000. So, anda boleh memiliki atau membeli kereta kedua anda berharga RM12,000. Sudah pasti kereta kedua yang RM12,000 lebih baik daripada kereta RM7,000 yang pertama misalnya. So, anda teruskan kaedah ini sehingga anda dapat kereta idaman anda. Sebagai contoh, mungkin anda perlukan masa 9 tahun sehingga akan dapat membeli kereta anda bernilai RM30,000-40,000. Tapi perlu ingat, berbanding dengan rakan anda yang lain yang membeli kereta baru hutang selama 9 tahun, mereka perlu meneruskan hutang mereka selama 9 tahun. Berbanding dengan anda membeli kereta pertama secara tunai, kereta yang anda dah gunakan selama 9 tahun tersebut sudah bertukar. Jadi dalam tempoh masa 9 tahun, anda bukan memiliki sebuah kereta, tapi anda telah memiliki 9 buah kereta. Jadi anda dapat memiliki kereta tersebut tunai di akhirnya, berbanding dengan rakan anda yang jika ingin menukar kereta terpaksa membuat pinjaman ataupun hutang yang baru. Saya harap dengan cara ini, terutama bagi anak muda yang ingin memiliki kereta pertama atau motor pertama atau apa saja kenderaan anda boleh memilikinya secara tunai tanpa membebankan diri anda di masa akan datang. Dan satu lagi, perlu diingat, wang anda tidak akan hilang. Oleh kerana anda membeli kereta anda secara tunai, maknanya wang tersebut sekarang ini tertanam di dalam kereta anda. Bolehlah kita katakan bahawa anda membuat simpanan di dalam kereta ataupun kenderaan anda. Kenapa kita buat begini? Ada satu sebab utama. Jika sampai satu masa anda memerlukan wang dan terpaksa menjual kenderaan anda untuk dapatkan wang tersebut, anda masih mempunyai wang. Berbandingkan dengan rakan anda yang lain membeli kereta secara hutang, dan jika berlaku keadaan di mana dia perlukan wang, jika dia menjual kereta tersebut, nilai kereta tersebut lebih rendah berbanding dengan baki hutang yang ada. Maknanya dalam kereta tersebut tidak ada wang atau tidak ada duit. Berbandingkan dengan anda, biarpun anda mempunyai kereta yang mungkin second hand, mungkin yang agak buruk, tetapi kereta tersebut ada nilai. Jadi jika anda jual, masih terdapat wang di dalamnya. Jadi anda boleh gunakan wang ini untuk berbagai perkara, sama ada kecemasan, deposit membeli rumah ataupun membeli kereta yang lebih baik selepas itu. Antara cabaran utama kebanyakan orang masa kini, terutama dalam pemilikan rumah, adalah pertama, rumah yang berharga yang agak mahal. Kedua adalah untuk mendapatkan deposit bagi pembelian rumah tersebut. Di sini saya ingin mengkongsikan dengan anda tips bagaimana anda boleh memiliki sebuah rumah dengan deposit rendah atau tanpa deposit. Okay, daripada pengamatan saya dan daripada kajian yang saya lakukan, terdapat lebih kurang 7 cara untuk memiliki rumah dengan berdeposit rendah atau tanpa deposit. Dalam video ini, saya akan berkongsikan dengan anda 2 daripada 7 cara tersebut. Yang pertama adalah ramai yang tidak mengetahui bahawa terdapat
kemudahan yang disediakan oleh kerajaan terutamanya dalam pemilikan rumah. Yang pertama adalah rumah mampu bilik yang boleh dimiliki tanpa deposit. Bagaimana boleh dimiliki tanpa deposit? Kerana terdapat beberapa bank yang menyertai program ini yang anda boleh gunakan kemudahan mereka untuk mendapatkan kemudahan pinjaman 100% atau 110% untuk pembelian sesebuah rumah atau hartanah. Jadi jika anda mengikuti program yang dianjurkan oleh kerajaan ini, anda boleh menggunakan kemudahan tersebut untuk membeli rumah pertama anda tanpa menggunakan sebarang deposit. Tips kedua, jika anda ingin memiliki sebuah rumah dengan deposit rendah ataupun tanpa deposit, ialah anda boleh menggunakan kemudahan KWSP yang terdapat untuk pekerja swasta. Anda boleh menggunakan KWSP akaun kedua anda untuk digunakan sebagai deposit ataupun untuk sebagai wang muka bagi pembelian hartanah pertama anda. So dengan cara ini anda tidak perlu menggunakan wang simpanan ataupun menyimpan untuk beli rumah, kerana akaun dua anda telah dibuat atau dikhususkan untuk pembelian hartanah, untuk kesihatan, sakit pening dan untuk melanjutkan pelajaran. Antara syarat yang boleh digunakan untuk pengeluaran KWSP adalah bagi pembelian hartanah pertama anda. Jadi anda boleh menggunakan kemudahan ini untuk membeli hartanah pertama anda tanpa deposit atau deposit yang rendah. Okey, buku ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga kajian kes yang saya dapat daripada mereka yang menghantar dan mengirim kepada saya masalah dan cabaran kewangan yang mereka hadapi. Jadi dalam buku ini fokus utama adalah yang pertama, bagaimana untuk kita menguruskan kewangan kita dengan baik, itu yang pertama. Kedua, bagaimana cara terpantas untuk melangsangkan hutang menggunakan alat kewangan yang sedia ada di pasaran. Dan yang ketiga, hasil daripada penstrukturan semula kewangan tersebut, kita dapat mengumpul harta dengan lebih cepat dan pantas.